Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membuat perbincangan berkaitan aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan. Okey, seperti yang saya fahamilah, istihalah bermaksud perubahan atau pertukaran. Perubahan dan pertukaran yang dimaksudkan di sini adalah perubahan yang melibatkan zat dan sifat. Dari hukum syarak, terdapat dua jenis istihalah iaitu istihalah sahihah yang bermaksud perubahan yang diterima syarak dan istihalah fasidah iaitu perubahan yang tidak diterima oleh syarak. Dan mungkin ahli yang lain boleh membincangkan juga aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan dalam beberapa isu yang penting yang akan kita kupas sekejap lagi. Pada pendapat anda, apakah isu berkaitan istihalah dalam produk makanan yang perlu atau boleh kita bincangkan? Silakan. Isu yang boleh kita bincangkan adalah berkaitan aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan berasaskan alkohol, di mana terdapat isu penjualan satu produk baharu minuman keras dikatakan tanpa alkohol yang dilihat mengelirukan umat Islam. Perlu diberi perhatian serius oleh pihak berwajib dan semua pihak. Kerajaan sewajarnya mempunyai satu polisi yang jelas dan tegas dalam menangani isu berkenaan. Dalam perspektif siasat syariah adalah menjadi tugas dan kewajipan pihak berkuasa membuang dan mencegah segala kemungkaran dan menghalang terjadinya sebab-sebab kemungkaran itu. Apa yang menjadi kegemparan adalah apabila minuman keras tanpa alkohol itu dipromosikan dengan giat oleh pihak yang berkenaan dengan menggunakan tagline yang mengelirukan iaitu Now You Can. Umat Islam juga wajib menggunakan kuasa sebagai pengguna Muslim yang bijak untuk menjauhkan diri daripada apa jua bentuk produk meragukan. Sebarang produk yang dikeluarkan oleh syarikat Arak hendaklah dipamerkan status tidak halal dan diletakkan di tempat khas terasing daripada produk halal. Okey, seperti mana yang telah dikatakan oleh Afrin tadi, berkaitan aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan berasaskan alkohol, mungkin Dahlia boleh memberitahu adakah alkohol ini dibenarkan atau tidak dibenarkan oleh syarak? Kerana seperti mana yang kita sedia maklum, tidak semua alkohol adalah haram digunakan. Silakan. Ya, betul tu. Dalam Islam, tidak semua jenis alkohol adalah diharamkan. Tetapi ia berbeza dengan arak, iaitu arak kam apabila ia merupakan di antara bahan yang jelas diharamkan bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, kam disebut sebanyak 6 kali di dalam beberapa tempat seperti surah Al-Baqarah ayat 219 serta surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang menerangkan sifat dan hukum meminum kam. Firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, bertena nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum arak dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ayat ini jelas untuk memberitahu kita umat Islam agar menjauhi arak apatah lagi meminum atau menggunakannya. Baiklah, mungkin kalau kita lihat dalam pasaran, alkohol ini digunakan sebagai bahan pelarut yang penting selain air untuk makanan. Ia juga berfungsi sebagai perasa tambahan dalam makanan seperti kek, masakan makanan laut dan seumpamanya. Dalam penghasilan perasa makanan, bahan yang dipanggil sebagai minyak esensial dilarutkan dalam alkohol dengan tujuan yang tertentu. Walau bagaimanapun, ia tidak dibenarkan dalam Islam seperti mana para ulama telah berijam tentang pengharaman haram meminum arak. Al-Shirazi juga berpandangan pengambilan arak adalah haram jika tidak melibatkan keadaan darurat. Seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Justeru dari aspek penggunaan dalaman atau sebagai minuman, ulama bersepakat untuk mengharamkannya. Tapi ada juga isu di mana alkohol dibenarkan untuk digunakan dalam produk lain dan dijual di pasaran. Mungkin Nurin boleh terangkan? Ya, betul tu. Untuk pengetahuan semua, alkohol yang dibenarkan adalah alkohol yang ada dalam minyak wangi sahaja. Isu ini sebenarnya sudah sering menjadi topik yang popular untuk dibahaskan dari dulu sampailah sekarang. Okey, hukum memakai wangian adalah harus dan sah solat.
walaupun menggunakan minyak wangi beralkohol. Ini kerana bukan semua alkohol adalah najis. Oleh itu, jelaslah menggunakan minyak wangi yang mengandungi alkohol yang bersumberkan daripada arak adalah haram kerana ia adalah najis dan tidak sah untuk dibawa solat. Manakala minyak wangi yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik ataupun tiruan dari campuran bahan kimia adalah diharuskan kerana ia bukanlah najis dan sah untuk dibawa solat. Alkohol yang kita gunakan dalam perfume tu adalah etanol, tapi bukan jenis yang sama yang terdapat di dalam minuman arak. Kita guna absolute etanol atau denatured alkohol, iaitu satu jenis alkohol dengan hanya sedikit air dan campuran lain yang menyebabkan ia tidak boleh diminum. Maka kesannya juga berbeza dari kesan arak, malah ia tidak lagi digelar arak. Ianya dibolehkan sebab bukan semua alkohol adalah najis. Penggunaan minyak wangi yang mengandungi alkohol yang bersumberkan daripada arak adalah haram kerana ia adalah najis dan tidak sah untuk dibawa solat. Tapi minyak wangi yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik ataupun tiruan dari campuran bahan kimia adalah diharuskan kerana ia bukan najis dan sah untuk dibawa solat. Selain itu, kita boleh lihat contohnya penggunaan bahan adalah halal iaitu anggur dan ejen perubahan juga halal tetapi ia menghasilkan produk akhir iaitu arak. Dalam hal ini, ia termasuk dalam istialah fasidah iaitu perubahan yang tidak diterima oleh syarak kerana produk akhir itu adalah arak dan arak tetap haram di dalam Islam. Keadaan ini boleh bersangkut paut dengan kaedah fiqh iaitu asal bagi sesuatu itu harus hingga ada dalil yang menunjukkannya haram. Tetapi telah berlaku perselisihan mengenainya. Kata Al-Subki, bagi pendapat yang terpilih ialah halal dimakan kerana asalnya bagi sesuatu itu adalah halal. Tetapi apabila ia dicampurkan dengan bahan lain dan bahan yang mempunyai tindak balas lebih kepada keburukan, maka ia menjadi sebagai haram. Oleh itu, arak adalah haram kerana membawa keburukan iaitu memabukkan. Okey, kalau menurut fatwa semasa dari para ulama, majoriti ulama menerima konsep istialah ini. Namun berbeza tahap capaian penggunaan istialah dalam kehidupan. Ada sebahagian mazhab yang menggunakan secara meluas seperti mazhab Hanafi dan Maliki, dan ada juga mengecilkan skop ini seperti mazhab Syafi'i dan Hambali. Terdapat juga permasalahan yang disepakati berlakunya pada proses istialah dan terdapat juga permasalahan yang tidak disepakati berlakunya proses tersebut. Antara perkara yang disepakati berlakunya proses istialah adalah arak bertukar menjadi cuka secara tabi'i, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Fuqaha bersepakat bahawa arak yang bertukar menjadi cuka secara tabi'i tanpa proses pemeraman atau tambahan sumber asing dari luar atau mengubah kedudukan arak itu dari tempat yang gelap kepada sinaran cahaya atau sebaliknya, maka ia adalah suci dan boleh dimakan dan digunakannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Aisyah. Hidangan yang paling baik adalah cuka. Ada pun perkara yang berbeza ulama tentang aplikasi konsep ini adalah berkenaan bertukarnya arak melalui proses tertentu seperti pemeraman dan juga pertukaran suatu bahan yang tidak terdapat nas tentangnya. Yang pertama, arak bertukar melalui proses. Mazhab Hanafi, Maliki dan Zahiri bersependapat bahawa ia adalah suci dan boleh digunakan sama ada melalui proses ataupun secara tabi'i. Hal ini dikuatkan dengan perbuatan sebagaimana para sahabat seperti Saidina Ali dan juga Ibnu Umar dengan menggunakan kias sucinya kulit binatang dengan samak kerana hilangnya najis pada cuka tersebut yang menyebabkan mabuk. Mazhab Syafi'i Hambali berpendapat bahawa arak tidak menjadi suci jika melalui proses yang tertentu. Hanya secara tabi'i sahaja menjadikan ia suci berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW telah ditanyakan tentang adakah arak diambil selepas diproses iaitu pemeraman. Jawab baginda tidak. Okey, yang kedua pula, perkara yang tidak terdapat dalam nas akan aplikasi istialah ke atasnya seperti darah kijang menjadi kasturi, lemak najis menjadi sabun, taik menjadi baja selepas dibakar, najis yang ditanam dalam tanah dan hilang kesannya, ubat-ubatan yang bercampur asalnya najis menjadi suci selepas proses kimia dan sebagainya.
Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Zahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asyaukani mengatakan perkara-perkara ini menjadi suci dengan proses istihalah. Berdasarkan dalil penukaran arak menjadi syuka adalah suci, juga berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana kulit binatang yang disamak maka ia disuci. Okey. Dalil-dalil ini menunjukkan bahawa sesuatu yang asalnya najis menjadi suci apabila berlaku proses-proses yang tertentu hingga hilang sifatnya, ciri-cirinya dan bertukar namanya. Manakala mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat perkara-perkara ini tidak menjadikan ia suci dengan istihalah. Hal ini kerana najis seperti khinzir dan anjing itu adalah najis dari sudut zatnya sendiri dan ia tidak boleh disucikan melalui istihalah. Adapun pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali ini boleh dikonklusikan dalam penyataan. Mazhab Syafi'i berkata tidak menjadi suci daripada bahan yang mempunyai najis itu dengan istihalah kecuali dalam 3 keadaan, iaitu yang pertama arak yang menjadi cuka dengan secara tabii, yang kedua kulit binatang yang mati selain dari anjing dan babi apabila disamak, yang ketiga sesuatu yang berubah menjadi binatang seperti bangkai yang bertukar menjadi ulat kerana wujudnya hidupan. Okey, mazhab Hambali pula berkata tidak menjadi suci sesuatu yang najis dengan istihalah kerana Nabi SAW melarang untuk memakan sesuatu perkara yang najis. Walaupun diaplikasikan proses penukaran istihalah berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang untuk memakan binatang yang memakan najis al-jalalah dan susunya. Baiklah, tamat sudah tentang isu pertama yang berkaitan dengan aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan yang berasaskan alkohol. Harap semuanya faham dengan isu yang dibincangkan tadi. Baiklah, seterusnya mungkin kita boleh membincangkan pula isu kedua yang penting juga, iaitu aplikasi istihalah dalam produk makanan yang berasaskan plasma darah yang banyak digunakan dalam produk makanan. Baiklah, silakan. Baiklah, terima kasih. Seperti mana yang kita ketahui, penghasilan makanan pada masa kini berkembang maju seiring peredaran zaman dan teknologi moden. Walau bagaimanapun, kemajuan ini memberi kebimbangan kepada dalam kalangan ulama seperti Al-Buti kerana wujudnya usaha untuk mencampur adukan bahan yang haram dan bahan yang halal ke dalam proses penghasilan makanan tersebut seperti plasma darah, iaitu darah yang mengalir yang telah diubah suai kepada serbuk dan kemudian diproses menjadi produk makanan moden yang meragukan. Hal ini bukan sahaja membimbangkan para ulama sahaja, tetapi telah memilukan juga pengguna terutamanya yang Muslim. Baiklah, apa itu plasma darah? Plasma darah adalah semua darah manusia dan vertebrata lain yang merupakan cairan tubuh berwarna merah yang terdiri pada plasma darah dan sel darah. Terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan untuk memisahkan darah kepada pecahannya. Yang pertama, kaedah pengemparan yang menghasilkan sel darah merah dan plasma. Kedua, kaedah pembekuan untuk menghasilkan sel darah merah dan serum. Plasma darah terdiri daripada 92 hingga 92 air, 8.9 protein dan 0.9 garam tak organik serta bahan lain. Kini plasma darah yang telah dihidrat digunakan dalam industri makanan sebagai ramuan protein yang membawa kepada ciri gel di dalam setengah makanan, terutamanya berasaskan daging. Oleh itu, kita lihat kebanyakan industri pemprosesan makanan pada masa kini mengambil peluang ke atas keupayaan protein plasma untuk menghasilkan gel bagi mengekalkan tekstur produk daging yang telah dimasak. Sebenarnya, isu berkaitan penggunaan plasma darah ini dalam penghasilan produk makanan sudah ada sejak dulu lagi. Menurut laporan Persatuan Pengguna Pulau Pinang, terdapat pelbagai isu berhubung dengan penghasilan produk makanan di Malaysia. Antaranya, pada tahun 1998, isu di mana plasma darah digunakan sebagai ejen tambahan dalam makanan seperti berbola ikan, yogurt dan seumpamanya. Universiti Sains Islam Malaysia ke atas 12 sampel isi daging ikan iaitu surimi digunakan dalam berbola ikan yang diambil daripada beberapa pasar raya di sekitar Putrajaya dan Nilai Negeri Sembilan didapati mengandungi bahan yang tidak halal dalam produk berkenaan. Selain itu, kajian awal juga telah dilakukan dan mendapati bola ikan berkenaan mengandungi plasma darah
haiwan yang dicampurkan ke dalam ramuan berbola ikan bagi menambahkan kualiti berbola ikan tersebut. Selain mencantikkan produk itu supaya nampak lebih kenyal dan gebu. Menurut pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi juga, Prof. Dr. Salmah Yusof, ketika mendedahkan hasil kajian itu, menyatakan plasma darah kaya dengan protein yang boleh membantu memberi ciri-ciri yang lebih baik serta kualiti kepada sesuatu produk makanan seperti kekenyalan, mudah dihiris dan berwarna putih. Lazimnya, beliau berkata, semua bahan itu boleh diperoleh daripada plasma darah ternakan seperti ayam, lembu dan babi. Tapi, adakah penggunaan plasma darah itu dibenarkan? Itulah yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Okey, baiklah. Memang benar penggunaan plasma darah dalam penghasilan makanan pada masa kini memberi banyak kebaikan. Tapi persoalannya, adakah penggunaan plasma darah ini dibenarkan dalam Islam ataupun syarak? Okey, menurut Ketua Jaringan Industri dan juga Komuniti Fakulti Pengajian Islam FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, Islam mempunyai dua pandangan yang berbeza mengenai hukum penggunaan plasma darah dalam makanan ini, iaitu daripada ulama kontemporari itu sendiri yang mengharuskan dan juga Hambali, plasma darah adalah diharamkan. Dengan jelas bahawa kita sebagai orang yang beriman diharamkan memakan bangkai, darah dan juga daging babi serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah SWT. Maka penggunaan plasma darah ini adalah tidak dibenarkan dalam Islam ataupun syarak. Status penggunaan plasma darah ini juga dapat dilihat dalam istihalah fasidah sama seperti alkohol atau arak tadi, yang mana penggunaan plasma darah sebagai ejen perubahan adalah haram walaupun bahan asalnya adalah halal. Ini juga kerana penggunaan plasma darah dalam makanan yang digunakan secara berluasa sekarang ini lebih kepada tasniat atau sebagai pelengkap. Iaitu jika tidak digunakan, ada alternatif lain sebagai pengganti. Maksudnya kalau kita sebagai umat Islam tak bolehlah nak gunakan plasma darah ni sebagai ejen dalam makanan kita. Kita kena cari alternatif lain untuk menggantikannya. Saya juga dengar di mana kumpulan pensyarah FPI UKM juga membuat kajian dan menyatakan bahawa terdapat bahan lain yang boleh menjadi pengganti plasma darah ni. Hasil kajian yang dijalankan itu mendapati tiada keperluan daripada sudut maqasid syariah bagi membenarkan penggunaan plasma darah dalam makanan. Oleh itu, hukum harus menggunakan plasma darah dalam makanan sudah tidak lagi terpakai dan ia selari dengan penentuan hukum mazhab Syafi'i yang mengharamkannya. Menurut Prof. Madya juga, penyelidikan terhadap unsur sains dan teknologi dalam makanan perlu dipandang serius dan dibuat secara konsisten dan teliti bagi mengelakkan masyarakat terdedah dengan produk syubhah. Selain itu, untuk para pengeluar makanan bertanggungjawab dalam mengeluarkan produk yang halal sahaja untuk masyarakat terutamanya umat Islam. Okey, mungkin ada yang boleh jelaskan jenis-jenis produk ni dibenarkan ataupun tidak dibenarkan untuk dijual di pasaran? Beri jelaskan ya, produk yang biasanya menggunakan plasma darah ini adalah seperti berbola ikan, berbola daging, kuih ikan dan isi ketam tiruan atau nama komersialnya adalah surimi. Produk yang menggunakan plasma darah ini tidak dibenarkan dijual di pasaran kerana mengandungi bahan yang haram digunakan dan dimakan oleh umat Islam iaitu darah. Walau bagaimanapun, produk surimi ini boleh dijual di pasaran jika menggunakan bahan-bahan yang halal. Menurut kumpulan pensyarah FPI UKM yang turut melaksanakan beberapa kajian bagi menentukan hukum penggunaan plasma darah dalam makanan dan hasil kajian mendapati terdapat pelbagai alternatif lain yang halal boleh digunakan sebagai pengganti kepada plasma darah. Antara bahan penggantinya adalah gelatin halal, plasma protein tumbuhan dan putih telur untuk meningkatkan lagi kualiti produk surimi itu. Tetapi mesti sukar untuk pengguna membezakan produk akhir yang mengandungi plasma darah atau bahan ramuan halal. Namun begitu, pengguna boleh tahu dan mencurigai sesuatu makanan atau minuman yang dibeli itu halal atau sebaliknya. Sebagai contoh, bentuk fizikal berbola ikan yang dilihat cantik, sempurna dan berkualiti, pembuatannya seperti kenyal
sempurna lazimnya mengandungi plasma darah haiwan. Oleh itu, pengguna sendiri perlulah bijak dalam pemilihan makanan yang halal agar tidak terbeli makanan yang haram. Baik, okey. Dari situ juga kita dapat melihat kaedah fiqh yang boleh dikaitkan dengan penggunaan plasma darah itu ialah, maafkan saya, iaitu iza ijtima al-halalul wal haram wal liba al-haram, yang bermaksud apabila berkumpulnya perkara halal dan haram, maka perkara haram itu akan lebih menguasainya. Ini dapat dijelaskan apabila berkumpul atau bercampurnya sesuatu yang harus dengan sesuatu yang haram yang menyebabkan timbulnya kesamaran serta sukar untuk membezakan yang mana satu halal dan yang mana satu haram, maka perkara yang bercampur tersebut dikira haram kerana perkara yang halal tidak dapat diperoleh kecuali dengan menggunakan perkara haram terlebih dahulu. Sekiranya boleh dibezakan antara yang halal dengan yang haram, maka kaedah ini tidak boleh digunakan. Contohnya berbola daging yang sudah menjadi dough, kemudian dicampurkan dengan plasma darah daripada haiwan sebagai ejen pengental, dan untuk menambah tekstur berbola daging itu akan menghasilkan berbola daging yang haram. Kaedah ini disandarkan pada hadis Nabi SAW yang bermaksud apabila bercampur di antara halal dan haram, lebihkan yang haram ke atas yang halal. Serta Nabi SAW juga bersabda yang bermaksud haram tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Oleh itu, penggunaan plasma darah adalah haram dan dikategorikan sebagai istilah fasidah. Saya juga dapat lihat pandangan para ulama mengenai proses istihalah plasma darah dalam makanan. Dalam isu istihalah ini, ulama Islam terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan pertama telah menghalalkan penggunaan istihalah dalam makanan jika sifat asalnya telah berubah kepada produk yang baru. Pandangan ini dipelopori oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Hujah pandangan ini ialah umum firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 145 yang mengharamkan darah mengalir untuk dimakan atau diminum. Ilah pengharaman adalah darah mengalir dan ia tidak lagi berlaku ke atas plasma darah. Perlu diingatkan bahawa penghasilan plasma darah dalam produk makanan telah berlaku menerusi proses istihalah yang sempurna apabila identiti darah tidak dapat dilihat dengan mata zahir. Maka penggunaan plasma darah adalah dibenarkan dalam Islam. Manakala pandangan kedua pula dipelopori oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Mereka berpendapat bahawa proses istihalah tidak boleh diguna pakai kecuali terhadap tiga keadaan saja. Keadaan pertama, arak yang bertukar menjadi cuka dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Kedua, kulit dan bulu haiwan yang mati selain daripada anjing dan babi setelah ia disamak. Ketiga, sesuatu yang berubah menjadi haiwan seperti bangkai berubah menjadi ulat kerana berlaku suatu kehidupan yang baru. Hujah pandangan kedua ini lebih kepada kaedah Sad al-Darai, iaitu menutup pintu-pintu keburukan dalam penghasilan produk makanan. Selain itu, hujah mereka juga ialah mengambil langkah berhati-hati supaya tidak terjebak dalam haram al-itiyad. Setelah diteliti dua pandangan ini, didapati pandangan pertama lebih sesuai untuk diguna pakai terhadap penentuan hukum plasma darah dalam makanan moden. Ini kerana kemajuan teknologi moden khususnya dalam penghasilan produk makanan moden sangat maju hingga proses istihalah sempurna telah berlaku dan produk berasaskan plasma darah dapat dianalisis kebaikan dan keburukannya kepada kehidupan manusia. Walaupun begitu, penentuan hukum terhadap istihalah dalam penghasilan plasma darah tidak boleh diambil mudah. Kajian ini terperinci perlu dilakukan supaya ia benar-benar menepati kehendak syariat Islam. Oleh itu, para ulama kontemporari perlu mematuhi struktur dan teori istihalah agar penentuan hukum berkaitan isu ini tidak ketinggalan zaman. Pengharaman ini tidak termasuk darah haiwan air seperti ikan, jantung, limpa dan hati serta sumber darah yang berada dalam saraf haiwan. Selepas ia disembelih, selagi ia tidak mengalir dan termasuklah darah yang masih kekal selepas disebasuh. Kebanyakan para ulama kontemporari seperti Al-Qaradawi dan Al-Zuhaili serta Said Hawa bersependapat dalam mengharuskan penggunaan plasma darah dalam produk makanan jika telah berlaku proses istihalah yang sempurna. Isu ini terkecuali daripada larangan yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 145 yang lebih bersifat
khusus kepada darah mengalir sedangkan sifat itu tidak ada dalam serbuk plasma darah pun. Namun, kadar penggunaan mestilah dengan kadar yang sedikit iaitu sekadar mengurangkan risiko kerosakan terhadap daging jisak ataupun dalam proses pembuatan makanan. Alhamdulillah, kita sudah selesai bincangkan tentang isu pertama dan isu kedua, iaitu isu pertama tentang alkohol dan isu kedua tentang plasma darah. Kan? Okey, kita akan teruskan dengan perbincangan isu yang terakhir berkaitan dengan aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan yang berasaskan gelatin pula. Silakan. Okey, Malaysia pernah dikejutkan dengan berita di mana sebahagian sarjana dalam bidang agama di Malaysia mengemukakan pandangan ulama-ulama besar semisal Dr. Yusuf Qaradawi tentang khinzir yang halal digunakan. Sudah tentu berita ini akan membuat masyarakat rasa tidak selamat untuk makan sesuatu makanan. Namun ada sebahagian ilmuwan agama yang lain bertindak untuk menolak terus pandangan tersebut sedangkan pada asalnya ia merupakan perbezaan pandangan para ilmuwan. Sudah tentu pembincangan fiqh sepatutnya dilihat dalam konteks yang luas bukan terikat dengan sesuatu pendapat sahaja. Namun sebahagian masyarakat juga tidak terburu-buru dalam menilai terhadap isu ini. Mereka bertindak untuk mengkaji dengan lebih mendalam dengan bertanyakan kepada yang lebih arif terhadap isu ini tentang kesahihan berita mahupun penjelasan lanjut berkenaan fatwa yang telah dikeluarkan. Perkara yang menjadi isu adalah tidak semua gelatin adalah diharamkan kerana gelatin terbahagi kepada dua jenis iaitu gelatin bovine dan gelatin porcine. Gelatin bovine boleh digunakan di dalam produk makanan dan dimakan oleh orang Islam. Tetapi ia mestilah berasal dari lembu yang disembelih mengikut hukum syarak. Manakala gelatin porcine pula adalah tidak dibenarkan untuk umat Islam makan kerana gelatin ini diperolehi daripada tulang dan kulit babi. Jadi ia adalah haram untuk digunakan dalam produk makanan dan untuk dimakan. Okey, saya nak tanya soalan yang sama macam isu yang kedua tadi. Okey, mungkin ada tak produk ni di pasaran yang dibenarkan ataupun tidak dibenarkan untuk kita menjual? Okey, boleh sesiapa beri pandangan ataupun jelaskan? Okey, gelatin ini untuk makanan boleh didapati sama ada dalam dalam bentuk serbuk atau kepingan dan ia adalah hidroklorid iaitu mudah bersatu dengan air. Terdapat dua jenis gelatin yang biasa didapati di pasaran iaitu gelatin bovine yang berasal dari lembu, yang kedua gelatin porcine yang berasal daripada khinzir. Okey, makanan yang mempunyai kandungan gelatin bovine ini boleh dimakan oleh orang Islam jika ia berasal dari lembu yang disembelih dan diuruskan dengan betul. Namun, gelatin bovine juga boleh dihasilkan daripada lembu yang tidak disembelih dan sumbernya adalah diragui dan ini perlu dielakkan dari dimakanlah. Okey, gelatin menjadi isu dalam aspek halal kerana 90% pengeluaran gelatin dalam pasaran dunia adalah tidak dapat dipastikan status halal. Namun, kini sudah pun terdapat kesedaran dalam isu ini dan ada pengeluar jenama gelatin halal yang muncul di Malaysia untuk memenuhi keperluan umat Islam. Okey, walau bagaimanapun, ada juga sebab kenapa ada gelatin yang boleh dijual dan gelatin yang tidak boleh dijual kepada umat Islam terutamanya. Ini kerana terdapat dua jenis gelatin seperti yang telah diberitahu oleh Dahlia sebentar tadi, iaitu gelatin bovine dan gelatin porcine yang berasal daripada khinzir. Makanan yang mempunyai kandungan gelatin bovine boleh dimakan oleh orang Muslim jika berasal dari lembu yang disembelih dan diuruskan dengan betul ataupun mengikut syarak. Namun, gelatin bovine juga boleh dihasilkan daripada lembu yang tidak disembelih dan sumbernya adalah diragui dan ini perlu dielakkan daripada dimakan oleh umat Islam lah terutamanya. Dan semestinya gelatin pada porcine adalah haram kerana datangnya atau sumbernya daripada khinzir yang jelas dinyatakan haram di dalam Al-Quran. Di samping itu, kaedah fiqh yang sesuai dengan perkara ini kita dapat lihat ada dua perbezaan iaitu khilaf yang dilarang iaitu khilaf yang boleh memecahkan ummah seperti khilaf antara pecahan-pecahan daripada Islam yang bersangkutan dengan perkara usul akidah. Juga kebiasaannya perbezaan ini adalah berdasarkan emosi
dan kurang senang dengan pihak yang lain. Yang kedua pula adalah khilaf yang dibenarkan pula adalah khilaf dalam perkara cabang amalan dan juga ibadah yang mana ia sepatutnya tidak menyempitkan dada dan tidak menyakiti sesiapa. Adapun khilaf ini berlaku adalah disebabkan perbezaan cara dan tahap kefahaman, keluasan ilmu dan suasana. Bagi setiap mujtahid, orang yang beristihad ada pahalanya. Okey, perbezaan yang dibenarkan boleh membawa rahmat kepada manusia jika dilihat dengan skop keluasan Islam dalam kehidupan. Sebaliknya membawa bencana jika dualiti perbezaan dengan taksub kepada sesuatu pandangan dan menafikan hak pandangan yang lain walhal ia perkara yang boleh berbeza akannya. Okay. Bagi mereka yang berijtihad dan mengikut pandangan ulama atau mazhab terdahulu dengan kekuatan dalil yang digunakan, maka bagi mereka pahala sama ada ia menghampiri kebenaran atau tidak, kerana hakikatnya kebenaran adalah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi SAW bersabda, jika seseorang hakim mengeluarkan hukum dan berijtihad dan benar pendapatnya, maka baginya ada 2 pahala. Tetapi jika dia berhukum dan beristihad dan tersalah pandangannya, maka baginya 1 sahaja pahala. Okey, seperti yang kita tahu, penggunaan gelatin dalam pemakanan begitu mengundang keraguan di kalangan pengguna Muslim. Umat Islam perlu mengambil berat persoalan pemakanan seharian dan menjauhi perkara-perkara yang halal dan syubhah kerana ia akan menjadi darah daging dan akan dihisap di akhirat kelak. Ia juga turut mempengaruhi tahap keimanan seseorang kerana ia berkenaan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ia boleh dilihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, halal dan haram itu jelas dan di antara keduanya terdapat perkara yang musyabihat, iaitu serupa, tidak jelas, haram dan halalnya, yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Sesiapa yang menjaga hal-hal musyabihat, maka ia telah membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Dan sesiapa yang terjerumus dalam syubhat adalah seperti penggembala, iaitu yang membawa ternakannya di sekitar tanah larangan, maka hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja mempunyai tanah larangan dan ketahuilah sesungguhnya larangan Allah di buminya adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam tubuh ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik. Dan apabila daging itu rosak, maka seluruh tubuh itu pun rosak. Ketahuilah itulah hati. Maka berdasarkan hadis ini, halal dan haram sesuatu makanan adalah berdasarkan kepada zat dan sifat, iaitu sesuatu makanan tersebut yang dinyatakan secara jelas halal dan haramnya oleh dalil-dalil nakli yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Sehubungan itu, umat Islam perlu memastikan makanan dan ubat-ubatan yang digunakan setiap hari adalah benar-benar menggunakan gelatin yang halal, bebas daripada sumber najis dan haram, bermula dari proses penyediaan bahan mentah, proses pembuatan, penyimpanan, masakan, penghilangan, pembukusan dan pengangkutannya. Baiklah, saya akan teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini dengan menjelaskan fakta semasa mengenai isu aplikasi istihalah dalam produk makanan yang berasaskan gelatin. Baiklah, menurut Dr. Yusuf Qaradawi dan Fatwa Halal Gelatin Babi, fatwa ini tidak menyanggahi sebahagian pendapat ulama'-ulama' yang terdahulu. Fatwa ini juga dipersetujui oleh para sarjana terkini seperti Dr. Wahbah Zuhari dan juga Majlis Fatwa Eropah. Namun ada juga beberapa perkara lain yang menarik yang boleh dikongsi bersama. Dalam resolusi Nadwah yang ke-8 bertajukkan pengurusan Islam dalam permasalahan perubatan yang dinaungi oleh Dr. Yusuf Qaradawi, turut dihadiri oleh ilmuwan daripada Al-Azhar, Pertubuhan Fiqh Islami Jeddah, Kitab Iklami dalam pengurusan kesihatan Iskandaria, kesihatan Kuwait yang berlangsung di Kuwait bertarikh 22 hingga 24 Zulhijjah di tahun 1415 bersamaan 22 hingga 24 Mei 1995. Ia diputuskan beberapa solusi.
Yang pertama, produk-produk makanan yang mengandungi lemak babi dalam bahan-bahannya tanpa proses istihalah terhadapnya diharamkan secara mutlak. Yang kedua pula, insulin daripada khinzir untuk tujuan perubatan dibolehkan disebabkan oleh darurat, tapi mesti mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang ketiga pula, istihalah iaitu perubahan bentuk najis itu kepada suatu bentuk lain yang mana perubahan sifat najisnya yang asal kepada sesuatu yang suci seperti yang pertama, gelatin yang terbentuk daripada proses istihalah daripada tulang binatang najis, kulit dan uratnya adalah bersih dan juga halal dimakan. Yang kedua, sabun yang dibuat melalui proses istihalah dari lemak khinzir atau bangkai binatang adalah suci dan harus digunakan. Yang ketiga pula, keju atau susu yang dihasilkan daripada proses abomasum atau perenet daripada bangkai haiwan yang halal dimakan adalah suci dan halal untuk dimakan. Yang keempat pula, alat-alat solat yang mengandungi lemak khinzir tidak boleh digunakan kecuali jika telah pasti berlakunya proses istihalah dan telah berlaku pertukaran ain dan juga zatnya. Okay. Baiklah, maka sampai di sini sahaja perbincangan kami mengenai aplikasi istihalah dalam penghasilan produk makanan beserta isu-isu yang berkaitan dengannya. Diharapkan sedikit sebanyak dapat membantu yang lain untuk memahami perkara ini. Sekian, terima kasih.